Daraba huma darabata huma muannas. Darabu hum, darabna hunna. Tadribani, ini fi'il mudhari' pula. Tadribani huma muannas ataupun anta. Anta pada antuma. Tadribuna antum, tadribna antunna, yadribani huma, yadribuna hum, yadribna hunna. Ini kita kena beza ni, yadribna dengan tadribna. Ini antunna dengan, dan tadribina anti, boleh lah tu. Dan ini fi'il amar, idriba antuma, idribu antum, idribi anti, idribna antunna. Dan fa'il dhamir mustati pula ada dua jenis. Mustati jawazan dan mustati wujuban. Jawaz maknanya harus, wujub maknanya wajib. Fa'il dhamir mustati jawazan ada pada daraba, darabat, yadhabu dan tadhhabu. Dan fa'il dhamir mustati wujuban pula ada pada adribu, nadribu, tadribu dan idrib. Dia bagi nama lah. Macam kita bincang hak baru ni lah kan. Sebab bila dia daraba tu dia panggil jawazan tu, dia boleh masuk fa'il kan. Ingat tak? Masuk daraba Muhammadun, jawaz. Jadi macam kalau adribu tu sudah tentu dah ana dalam tu, dia tak boleh masuk benda lain. Nadribu nahnu, tadribu dan idrib. Kata Ibnu Malik, kita dulu duduk tukang Imam Malik, rupanya Ibnu Malik. Hak duduk mengajar Mukhtasar tu dia sebut Imam Malik ni, Ibnu Malik. Dah jenak dah. Matan Alfiyah tu matan Ibnu Malik sebenarnya. Kita katakan muka Imam Malik Maliki ni. Wa min dhamirir raf'i ma yastatiru kal fi' wa fik taghtabit id tashkur. Muka surat 122 pula. Maksudnya sebahagian daripada dhamir rafa' itu ada yang disembunyikan secara wajib, iaitu yang terdapat pada if'al. If'al ni maknanya fi'il amal lil mukhatab al-wahid. Untuk anta lah dah. If'al itu wazan dia. Kalau nak suruh pukul idrib, kalau nak suruh keluar ukhruj, idhab. Wafiqu, wafiqu ni fi'il mudhari' al-mutakallim al-wahid. Untuk ana. Laghtabit, fi'il mudhari' lil mutakallim, lil mutakallimin nahnu. Dan tashkuru fi'il mudhari' lil mukhatab al-wahid anta. Jadi bagi contoh ya tu kan. Ketiga, terdapat khilaf di antara ulama nahwu berhubung dhamir tuma, tum dan tunna. Adakah semua dhamir ataupun
Ta ni dhammah itu sahaja dhamir. Sementara selebihnya adalah alamat tasniah dan jamak. Oh dia bahas itu pula ni. Zahir kalam pengarang tuma, tum dan tunna itu adalah dhamir. Dhamir itu situ dia kata. Dan ada ulama mengatakan bahawa dhamirnya hanyalah ta, adapun min itu adalah alamat jamak. Faham tak? Kata dia bahas benda tu lah. Dia bahas dari segi istilah. Nun pula alamat jamak untuk perempuan dan alif pun alamat musanna. Faedah. Di antara musanna dan jamak siapakah yang asal? Oh ada. Nak tahu juga lah. Apa dia asal? Dia kata asalnya adalah jamak. Kemudian barulah musanna. Hal ini kerana kita boleh kata hazani rajulani ra'aitum ams. Gapo makna? Hazani dua orang laki-laki. Ini berdua lelaki dua orang ni. Ra'aitum, aku tengok mereka kemari. Tetapi kita tidak boleh kata haula irrijal ra'aituhuma ams. Nampak apa beza lah? Tak ada apa? Lain apa? Gini. Hadzani rajulani untuk musanna dua kan? Tapi di belakang tu dia guna hum. Sepatutnya ra'aituhuma. Tapi di segi nahwu boleh guna. Tapi kalau kita balik, kita sebut haula irrijal. Rijal tu jamak dah. Ra'aituhuma ams. Aku lihat mereka berdua. Salah dia kata. Dia nak ayatnya hum ni kadang-kadang boleh diguna kepada bila dengan ia tak cukup. Seperti kita kata assalamualaikum kan, walaupun seorang. Betul tak? Assalamualaikum. Tapi kalau hak ramai, kita nak kata sikit tak boleh. Cup duduk ramai-ramai masuk dia kata assalamualaikum. Tak boleh dia kata. Ataupun assalamualaikum. Itu menunjukkan dia kata jamak tu mendahului daripada musanna. Hujah dia. Ada orang lain bahas pula dia. Buat situ tak? Dalam Quran Allah kata wa Daud wa Sulaiman id yahkumani fil had id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Gapo kena kita nak perhati ni? Wa Daud wa Sulaiman, tidak dua orang dah. Idh yahkuma, ketika mereka berhukum. Yahkuma tu fi'il mudhari' untuk huma. Sesuailah Daud dengan Sulaiman tak? Fil harthi di ladang dia. Idh nafashat fihi ghanamul qaum, bila mereka telah dituduh oleh kaum mereka. Wa kunna, dan kami li hukmihim, untuk hukuman mereka itu syahidin, menyaksikan. Him di situ dia kata li hukmihim itu merujuk kepada Daud dan Sulaiman. Tapi apa dia guna him? Dia tak guna li hukmihima. Itu persoalan dia. Itu sebabnya benda yang sikit boleh digunakan lapas banyak. Tapi benda banyak tidak boleh digunakan lapas yang sikit. Tidak ayat situ. Nahwu ni sebenarnya tepat rujukan di Al-Quran. Al-Quran. Nahwu tu duduk dalam tu. Ulama sebenarnya dia buat, orang panggil ilmu nahwu, dia berpandukan lagu mana Quran. Bahasa-bahasa dalam Al-Quran. Dia kata boleh tu kerana Quran buat. Kerana Quran telah buat lagu tu. Jadi kalau buat mari hujah Al-Quran tak boleh kata apa lah. Dan asalnya khum tum kum tu, tetapi bila hendak rojukkannya kepada musanna, kita hanya tambah alif, maka jadilah huma, tuma, kuma. Itulah dia kata dulu dia tu. Daripada hum jadi huma dia kata. Daripada tum jadi tuma, kum jadi kuma.
Jadi jawab dianya, jamak dulu baru musanna. Tapi sebenarnya kalau tak erti hak ni pun bubu baris boleh baca betul. Hak tu ramai tak cara pun. Tu nak bahas orang panggil ilmu linguistik. Betul tak? Kita ngaji bahasa Melayu pun ilmu linguistik ni tak perlulah mana asalkan tata bahasa betul. Ha? Muka surat 123 tu tak? Muka surat 123 pula. Masuk bab lain dah. Babul maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu wa huwa ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Majhul lah ni panggil. Naib fa'il lah ni. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya dia. Tapi dalam nahwu pun guna juga kata naib fa'il. Hak asalnya maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Itu bahasa yang tepatnya. Tapi dia sebab ulama-ulama nahwu gunakan perkataan naib fa'il lah kita ni. Adalah alasan dia. Iaitu isim marfu'. Naib fa'il ni dia kena ropok juga. Ya, ropok. Walaupun asalnya nasab. Maf'ul bih asalnya nasab lah. Tapi oleh kerana tidak ada fa'il, maka dia mengambil alih tugas fa'il. Sebab tu dia panggil naib fa'il. Tapi sebenarnya dia tidak bertindak sebagai fa'il. Dia ni menerima akibat daripada perbuatan itu juga. Supaya kita kata qatalan nasu Muhammadan. Mereka manusia membunuh Muhammadan dah. Muhammad tu menerima akibat daripada pembunuhan. Kalau bila kita tukar qutila Muhammadun, Muhammad tetap juga dibunuh. Tidak berbeza dari segi makna. Tapi dia panggil naib fa'il tu tak tahulah tu rasionalnya gapo dia bagi ulama nahwu. Maka kita terima juga naib fa'il sebab disebut naibul fa'il. Tak. Kena turut dia lah. Iaitu isim marfu' yang tidak disebut bersertanya fa'ilnya. Kita kena ingat kalau tak ada fa'il maka fa'ilun di situ, kata kerja situ mesti dalam bentuk majhul. Dan maf'ulun bih tadi menjadi naib fa'il. Contoh seperti qutila Zaidun. Qutila. Kalau fi'il ma'ruf qatala. Ingat je tu. Qatala, qutila ashabul ukhdud. Cuba tengok tu lah. Qutila ashabul ukhdud. Ashabu. Dia tidak jadi dia tidak baca dengan ashabal sebab dibunuh. Qutila ashabu. Maksudnya Zaid dibunuh. Siapa kena bunuh? Zaid. Siapa yang bunuh? Tidak disebut. Sama ada berupa fa'il isim zahir ataupun fa'il dhamir mustatir. Dia tak sebut sini. Walaupun fa'il tak ada situ, kalau dia guna fa'il ma'ruf, fa'il ada. Fa'il duduk dalam mustatir. Bila disebut kali kedua. Tak? Misalnya ja'a Muhammadun ila Zaid wa qatala Zaidan. Dia tu bukan naib fa'il. Fa'il duduk mana? Duduk dalam qatala. Siapa dia fa'il dia? Muhammad tadi. Takdir. Sebab sebut dah tadi. Muhammad datang kepada Zaid, maka dia membunuh Zaid. Dia tu ada dalam fa'il qatala. Ingat tak? Cuba dengar semula ayat ni. Ja'a Muhammadun ila Zaidin faqatala Zaidan. Tak isolih dah. Tak isolih, nampak tu tak? Faqatala.
Faqatala tu tidak boleh terjemuh dibunuh dah, maka dia membunuh Zaid. Kalau dibunuh kutila. Lepas tu mana fa'ilnya? Fa'ilnya mustatir. Duduk dalam qatala. Takdir dia Muhammad. Sebab sebut dah tadi. Itu beza dah. Sama ada berupa fa'il zahir. Fa'il zahir itu kalau disebut Muhammad tu. Ataupun fa'il mustatir. Fa'il dhamir mustatir. Duduk dalam qatala. Dalam kih ni bukan qatala. Kutila. Kutila ialah fa'il majhul. Maka Zaid itu menjadi maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya ataupun naib fa'il. Jika ditanya qatala Zaidan, siapa yang dibunuh Zaid? Siapa yang membunuh? Dia seorang lelaki. Dalam qatala tu ada dia. Di sinilah kena terjebur dia telah membunuh Zaid. Dia tu fa'ilnya, iaitu dhamir mustatir, dhamir huwa. Jawazan takdiruhu huwa, yang harus dengan takdirnya huwa dia. Boleh faham tak? Atau memang atas faham kita. Ialah sebab itulah kadang-kadang dalam satu pembacaan boleh baca dua. Boleh baca dua. Nak baca dengan majhul ke nak baca dengan ma'ruf, boleh dua. Tapi dalam ni sebab ada Zaidan ni bagi latah, ada huruf alif ni kan. Kena baca dengan ma'ruf dah lah ni. Ni beza. Katakan dalam setengah-setengah hal. Katakan Zaid ni tukar kepada Musa misalnya. Tak boleh nampak dah lah. Bagi tak ada kan. Jadi kalau bila bagi tak ada tu adalah kadang-kadang kita tengok munasabah baca dengan lagu mana. Kalau tidak munasabah dengan, kalau lah kedua-dua munasabah boleh baca dua. Sebab tu Abdul kata boleh dibaca dua. Nak baca gini pun boleh nak baca gini. Banyak kan kita jumpa. Kalau tidak dalam kih ni pun, dalam kih lain, misalnya orang duk bicara astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayya, al-hayyu tu kan, boleh baca dua tu kan. Nah, kita dah tak ada bagi nak baca pun boleh baca dua-dua. Asal kesah dari segi nahwu dengan kehendak yang dia kehendaki boleh baca dua. Betul dengan yang dia kehendaki. Okay. Kalau ditanya apakah perbezaan di antara kutila Zaidun dan qatala Zaidan, molek juga dia buat game ni kan, kita latih tubi dah. Kita nak supaya sungguh dah. Baguslah dia ni, siapa dia je kurang mata jurumiyah ni dah. Bisa dia tidak, dia kalau kita baca apa muktasar tidak di tiga ni pun, kalau dia ambil banyak butir kitab rasa dah. Dia ambil banyak butir kitab. Dia mediti sungguh lah. Siapa dia pengarang, apa dia je buat. Ada dua perbezaan dia kata. Perbezaan pertama dari segi i'rab. Kita belajar i'rab ni. Zaidun yang pertama adalah maf'ulun lam yusamma fa'iluhu, iaitu maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya. Zaidun itu yang pertama tadi. Kutila Zaidun. Manakala Zaidan dalam ayat yang kedua, qatala Zaidan tu ialah maf'ulun bih. Boleh beza deh. Perbezaan kedua dari segi makna, iaitu pertama kita tahu yang Zaid dibunuh, tetapi kita tidak tahu langsung siapa yang bunuh Zaid, kerana fa'il kutila dirujuk terus kepada Zaid. Maknanya seolah-olah pokok perbincangan itu tidak penting fa'il. Yang pentingnya dia dibunuh. Masuk dirujuk. Kita nak ke Zaid. Zaid telah dibunuh. Siapa yang membunuh itu cerita lain. Tidak mustahak sebab dari segi percakapan hari itu kita nak fokus dia. Sementara ayat kedua pula, kita tahu Zaid dibunuh,
Dan kita juga tahu siapa yang membunuh Zaid, iaitu seorang laki-laki. Bagaimana boleh tahu? Kerana perkataan Qatalah. Ini 124 dah, muka surat 124. Qatalah itu sendiri mengandungi dhamir mustati yang merujuk kepada seorang lelaki. Huwa. Huwa ada duduk dalam Qatalah. Huwa Qatalah. Betul tak? Sebab tu kalau kita nak tulis huwa Qatalah, Qatalah dua-dua betul. Huwa Qatalah. Adapun kalau Qatalu, tak boleh berfa'il dah. Qatalu tu dia hum duduk dalam tu. Macam Qatalah Muhammadun. Tapi kalau Qatalu, tak boleh berfa'il dah. Walaupun hum kita ambil ramal. Kita ambil ramal ni kata annas jamuk dah. Ar-rijal kata. Kalau letak belakang Qatalu ar-rijal. Tak boleh juga sebab nak jadi fa'il wan. Dia fa'il ni bila dalam bentuk jumlah fi'liyah dia kena mufrad. Walaupun fa'il dia jamak. Tak? Kita belajar dah. Bila sudah ada fa'alu, tak boleh dah berfa'il. Kalau hum fa'alu depan, orang tak panggil fa'il, mubtada khabar pula. Nampak tak? Ada pun Qatalah ni boleh dua-dua. Muhammad nak depan ke belakang boleh. Muhammad Qatalah jadi mubtada khabar. Qatalah Muhammadu jadi fa'il. Jadi mana nampak dia beza ni. Qatalah dengan Qatalah. Qatalah untuk mu'annas. Betul tak? Kalau fi'il mudhari' pula yaktulu dengan taktulu. Boleh tak beza? Kurang jelas? Dia tanya kita. Dia ni nulis ke sebab kita duduk depan dia. Kurang jelas dia tanya. Baiklah. Kalau kurang jelas kan royak ni dia kata. Makna kutila Zaidun tu ialah Zaid telah dibunuh. Dan makna Qatalah tu, Qatalah Zaidan pula ialah dia seorang lelaki telah membunuh Zaid. Ada fa'il tu. Fa'il tu fa'il mustatir dengan dhamir huwa. Jelas dia tanya. Apa kita jawab? Tak jelas lagi. Walaupun kita dapat tahu secara terperinci, walaupun kita tidak tahu secara terperinci siapa yang bunuh, tetapi sekurang-kurangnya ayat Qatalah Zaidan itu memberitahu kita bahawa yang membunuh itu adalah seorang lelaki huwa. Mana kita tahu dah ada orang bunuh. Bukan dua atau ramai. Nampak tak? Tahu dia seorang lelaki. Bukan dua, bukan tiga. Nampak tidak? Dan juga bukan seorang perempuan. Adapun ayat Qutila Zaidun tidak membawa sebarang clue. Clue dia guna. Tidak clue. Guna aku Inggeris nak pula dah. Berhubung dengan siapa yang membunuh. Betul tak beza dia? Jadi Qatalah Muhammadun lebih jelas lagi daripada Qatalah Muhammadan, lebih jelas lagi daripada Qutilah Muhammadun. Sebab dia kata dia dibunuh. Laki-laki kau, perempuan kau, ramai kau, dua orang kau, tiga apa tak. Tapi Qatalah walaupun tidak tahu yang membunuh tu Muhammad kau, Sulaiman kau, Utsman, tapi sekurang-kurangnya dua perkara kita tahu. Orang laki-laki yang membunuh. Dia seorang je yang membunuh. Jelas? Qutilah sebab dia merujuk kepada Zaid. PA itu ingatlah. PA majhul ni dia kena sesuaikan dengan naib fa'il. Dengan maf'ulun bih. Dia tukar. Adapun kalau PA ma'ruf, fa'il yang digunakan itu mesti sesuai dengan
fa'il pun buat. Ada pun fi'il majhul, dah tak ada fa'il, nak sesuaikan dengan fa'il mana? Sesuaikan dengan maf'ulun bih yang tak ada fa'il. Fa'il lah. Enggak ada beza tu. Kutila tu disesuaikan dengan Zaid. Kalau dah sekira tempat Zaid tu letak Fatimah, jadi kutilat Fatimah. Fatimah telah dibunuh. Dua orang ke apa? Dua orang yang kalau dia merujuk kepada dia macam fi'il fa'il tu ke? Dia tak boleh bubuh dua, dia kena bubuh kutila juga. Kutila Zaid wa Fatimah. Ya betul, tapi merujuk dalam bentuk jumlah fi'liyah. Sebab ayat ni jumlah fi'liyah kan. Jumlah fi'liyah dia tak lagi daripada kaedah dia. Okey. Jadi ya. Okey. Kita buat latihan pula lah. Kau nak lagi? Tak ada orang? Kita tuju main latihan tu nak suruh polish. Aku manusia nak cari. Tak salah latihan lagi minggu ni. So aku tak buat. Fa in kana al-fi'lu madiyan. Ni dia nak ajar fi'il apa ni sirah fi'il majhul ni fi'il majhul. Dia tak sebut pun fi'il majhul sini. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma. Tengok ni apa dia kata dumma. Dhamma jadi dumma. Fi'il majhul juga didhammahkan. Dumma. Macam kutila tadi jugalah. Awwalu tu nak fa'il dia. Wa kusira. Kusira. Macam kutila, nampak lagi tu. Wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa putiha ma qabla akhirih. Ada. Jika fi'il itu fi'il madhi, maka didhammahkan huruf awalnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Sebab tu jadi kutila tadi. Dhammahkan huruf nombor 1 mula-mula. Kemudian ya kedua akhir. Ya kedua akhirnya apa dia? Tal. Kutila. Boleh? Nampak tak? Dan jika fi'il itu fi'il mudhari', maka didhammahkan huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Kalau yaqtulu dia jadi yuqtalu. Ada? Yuqtalu, jangan kata yuqtilu. Kalau yuqtilu dia akan jadi fi'il ma'ruf 4 huruf. Yukhriju. Tokar tu lah. Yukhriju dengan yukhraju. Yukhraju dikeluarkan. Yukhriju mengeluarkan. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tapi emang Allah yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Yukhriju. Duduk kadang-kadang ustaz lu ngajar Arab boleh tukar dia kata fi'il majhul. Dia kata bila yukhriju dia kata dikeluarkan. Yukhriju dia tukar yukhraju. Apa dia? 3 huruf. Ya tu huruf mudhara'ah dah ya tu. Jadi 4 huruf dah lah. Dia hak asal dia 3. Yukhrij. Okey. Ayat gabur tu ada sebut hak masukkan malam dalam siang, dia siang dalam malam tu boleh tak?
Kita duk baca dalam wirid kan. Na ilal lail yulijul yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Dia kata ni fi'il majhul ni dia kata. Kata fi'il majhul mana yuliju. Kalau fi'il majhul yulaju. Dia sudah royak majhul. Dia pun kadang-kadang tak ingat juga. Lah bahasa Arab masa dia puri mula tu. Tapi dia tidak mengajar subjek nahwu lah, dia mengajar tafsir. Untuk memahirkan. Dia panggil ustaz. Jadi ustaz ni mungkin dia tidak mahir nahwu. Dia royak ni fi'il majhul. Dia telah memasukkan siang dalam malam dalam siang. Bukan dia kata dimasukkan. Bukan dimasukkan, dia yang memasukkan, merujuk kepada Allah lah. Fi'il ma'ruf tu bukan fi'il majhul. Sebab ni bila fi'il mudhari' yang kedua akhir mesti baris atas. Kalau yuliju jadi yulaju, barulah jadi fi'il majhul. Boleh beza tu dah. Duriba seperti. Tengok. Mula-mula du dhammah, yang kedua akhir ra ri. Fi'il madhi dan ini contoh fi'il mudhari' pula. Yudrabu. Huruf awalnya ya tu dhammah. Yang kedua akhir ra fathah bagi atas. Ambil molek ni tanda molek beza di antara madhi dengan mudhari'. Kedua-duanya mudah je. Kedua-dua ingat bagi depan belakang, dhammah belakang. Yang kedua akhir saja. Bagi madhi yang kedua akhir dengan kasrah bagi bawah. Mudhari' dengan fathah bagi atas. Yang kedua akhir. Sebab apa dia tidak bincang huruf yang akhir sekali. Huruf akhir itu boleh berubah. Sama ada dia sambung dengan huruf lain. Yudrabani ke pula. Ataupun kalau masuk amil jadi bagi mati, bagi hatta. Betul tak? Bubul lam yudrab. Cuma masuk lan yudraba. Okey. Perubahan bentuk daraba kepada duriba dan yadribu kepada yudrabu ini adalah pertukaran dari fi'il mabniyun lil ma'lum ataupun lil ma'ruf. Ma'lum tu lah kan. Kepada fi'il mabni lil majhul. Ni orang panggil fi'il majhul. Apa makna majhul? Tidak diketahui. Fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya. Adapun lil ma'lum fi'il yang diketahui fa'ilnya. Jadi kita kiyahlah kepada mana-mana fi'il. Misalnya kalau kita kata tulun, nasara, nusira, yansuru, yunsaru. Banyak ke dalam Quran, faum la yunsarun, mereka itu tidak ditolong. Yunsaru, dah. Dah, tak je boleh dalam Quran ni. Yunsarun banyak. Yunsiru tu mereka menolong. Yunsaru wa hum la yuzlamun, mereka itu tidak dizalimi, yuzlamun. Baca Quran tu yuzlamun, hadis lah majhul tu yuzlamu, yunsaru. Baca Quran sedap sikit dia. Majhul ni apa ni? Tak ada. Dia tak ajak fa'il. Dia ajak mereka itu. Jamak tu dia merujuk kepada mereka. Siapa yang ia tidak menolong mereka? Allah SWT. Tapi tidak dinyatakan. Siapa dia tidak tolong? Sebenarnya Allah tidak tolong. Tapi dia ambil fi'il itu sesuaikan dengan mereka. Wa hum la yunsarun, mereka itu tidak ditolong. Siapa tak tolong? Allah. Apa dia guna fi'il majhul tu? Sebab tak sebut Allah. Tidak tahu siapa yang tak tolong. Kenapa itu? Sedap juga mengaji nahwu ni tak? Jadi kalau kita tinggi dah kita mengaji tu. Demo hari satu tu sok majhul, maklum tak tahu. Boleh sebab tu kata kalau mahir kan boleh buat modal dah.
sekadar nak berbaris, nak baca hak tak ada baris ke apa. Boleh dah kalau misalnya kalulah kemah molek lepas tu ingat, lepas tu cepat. Kita cepat bertindak tu kan. Bolehlah baca. Cuma lah ni tak polish lagi tu dah. Betul tak? Kalau nak ngaji lepas pada ni pula tak tambah ilmu tak apa dah polish dah. Kita nak modal ni tidak nak ngaji siapa hak dia royak tak ada ilmu tinggi-tinggi nak pendapat ulama kufur kata gua ulama Islam. Bukan kita nak jadi ahli linguistik ke mana je dah. Nak baca Quran biar faham makna tak tengok baris. Lepas tu nak baca kitab hak tak ada baris. Tu je sudah ulama. Lepas tu kalau boleh kita nak belajar bina ayat untuk kecek, untuk menulis. Nak kepada mumarasah. Apa dia mumarasah ni? Latihan. Tak boleh. Mumarasah. 150. Fi'il mabni lil ma'lum ataupun lil ma'ruf. Dia guna dua-dua perkataan ni dah. Lil ma'lum dengan lil ma'ruf. Ialah fi'il yang diketahui fa'ilnya. Sedangkan fi'il mabni. Mabni ni maknanya yang bina, yang dibina lah, yang membina. Perkataan Arab sebenarnya bina tu. Sebab tu bangunan baru SUK tu, Kota Darul Naim dia panggil mabna. Mabna MBI. Mabna membangun bersama Islam. Hak tok guru asah tapi dia tak ada tengok bangunan tu siap. Mabna tu maknanya isim makan. Tepat pembinaan. Mabna bana yabni. Membana masjidan. Ada hadis kan siapa yang membina masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Nescaya Allah membina rumahnya dalam syurga. Jadi perkataan bana tu kata Arab tu bina. Pembinaan. Bana yabni. Binaan. Masdar dia. Mabna isi makan. Tempat pembinaan. Itu jadi bangunan. Nama dia Mabna MBI. Lemu tak tahu apa je nama Mabna. Itu Datuk Mak Yaakob rekod nama tu. Kata dia tu Mabna MBI. Apa dah? Jadi kita terima surat pula. Tempat mesyuarat Mabna MBI. Orang bukan pun dia Mabna. Kita tahu itu. Apa dia? Bangunan Mabna. Daripada apa? Bana yabni. Masdar dia binaan. Okey, lagi. Daraba berarti dia seseorang lelaki telah memukul. Daraba. Ini makruf ni maklum ni dah. Duriba, apa dah lah. Berarti dia seorang lelaki telah dipukul. Siapa yang memukul? Tak tahu. Tidak dinyatakan. PN yang pertama merujuk kepada si pelaku. PN pertama tu dia merujuk kepada si pelaku. Daraba tu kena sesuai dengan PN. PN kedua terus merujuk kepada orang yang menerima kesan. Ayat dah tadi kan dah? Orang yang menerima kesan maknanya mampu lebih lah. Yang menerima kesan perbuatan yang dilakukan itu. Sebab itulah walaupun ramai soalan hari tak ada ramai. Macam kutila ashabul uhud. Ashab tu ramai. Jamak bagi sahabat. Telah dibunuh puak-puak Uhud. Tapi dia guna kutila. Apa kutila tu? Sebabnya bila jumlah fi'liyah dia tak ada jamak, dia ada mu'annas dengan muzakkar saja. Fa'il dengan fa'il. Situ dah. Kecuali bila dia tu bukan dalam bentuk fa'il fa'il, apabila dia nak menyebut dalam fa'il apa ni maf'ul naib fa'il yang mustatir, ia jadi yunsurun tadi tu. Apa dah? Lain tu yunsurun tadi. Okey. Jadi kaedah yang boleh kita ambil sikit lagi 5 minit lagi ialah mabniyun lil majhul melahirkan maf'ulum
lam yusamma fa'iluhu. Apa dia ni? Dia kata dia fi'il yang dibina dengan secara majhul, dia melahirkan maf'ul bih tu yang tidak dinyatakan fa'ilnya, tak ada fa'il. Sementara fi'il mabniyun lil ma'lum, fi'il mabni lil ma'lum pula melahirkan fa'ilnya. Ada fa'il lah dalamnya, sama ada zahir ataupun mustatir. Okey. Dan perlu diketahui bahawa sebahagian besar ulama nahwu menggunakan istilah naib fa'il. Tu bisin ni. Tak boleh. Ulama nahwu guna naib fa'il menggantikan istilah maf'ulun lam yusamma fa'ilu. Panjang kata. Dia dah kata apa dia ni? Maf'ul lam yusamma fa'ilu. Panjang. Mudah-mudah reka naib fa'il. Kalau kita royak kat orang pun jadi orang kata orang ustaz dia tanya ni apa dia ni? Kita pun maf'ul lam yusamma fa'ilu. Oh panjang tak ada. Naib fa'il. Ni apa baca bagi depan ni? Dia tanya Zaidun apa baca bagi depan Zaidun ni? Naib fa'il. Qutila ashabul uhud, apa ashabu tu baca bagi depan? Naib fa'il. Dia apa faham dah? Orang tanya. Itu jawapan dia tu. Cikgu teh tanya orang yang tak ngaji lah. Qutila ashabul uhud. Baca apa baca ashabu. Jadi apa? Saya kisah punya tahu. Dah. Naib fa'il kata-kata. Jadi kita tak katalah maf'ul lam yusamma fa'ilu. Ya. Naib fa'il. Apa dia jadi naib fa'il? Sebab qutila, tidak qatala. Itu nak ayat orang ngaji nahwu boleh ayat. Setiap patah dalam Al-Quran biar boleh kita royak belaka. Ni baru sekali. Tak daripada alif lam mim sampai Quran alif lam mim. Apa hok ni apa? Acu ayat segi nahwu. Betul tak? Kelip hati kelip. Apa ni baris sini baris sini. Dah. Tu dia. Boleh berhenti sekat tu dulu. Wa qawluhu wa huwa ala qismain.